Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita sambung lagi bab 6, okey 6.2 sisi 4 kitaran. Okey, yang kita panggil sisi 4 kitaran ialah apa-apa bentuk okey sisi 4 selain segi 4 sama. Okey, ini segi 4 sama. Okey, selain segi 4 tepat. Okey, selain trapezium. Okey, apa-apa bentuk segi 4 kita akan panggil dia sebagai sisi 4. Okey. Okey, sisi 4. So, untuk tajuk sisi 4 kitaran, okey, sisi 4 yang terletak di dalam bulatan. Okey, syarat dia ataupun sifat yang paling penting ialah keempat-empat bucu sisi 4 mesti terletak atas lilitan bulatan. Okey, contoh ni kat sini. Okey, ini lilitan. So, sisi 4 bucunya, okey, yang pertama mesti menyentuh lilitan. Okey, menyentuh lilitan. Okey, menyentuh lilitan. Okey, menyentuh lilitan. Okey, ini paling penting sekali. Okey, kalau pelajar tengok yang kedua, okey, walaupun dia hanya menggunakan separuh sahaja daripada bulatan, tetapi sisi 4-nya, okey, setiap bucu, okey, sisi 4 ni, okey, sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi yang ketiga, sisi yang keempat. Okey, setiap bucunya mesti menyentuh lilitan. Okey, bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga, bucu keempat. Okey, mungkin bentuk lain yang sisi 4-nya tidak menyentuh lilitan. Contoh, okey, 1, 2, okay, mungkin macam ni. Okey, ada 1, 2, 3. Okey, bucu yang terakhir ni tidak menyentuh lilitan. Okey, dia di luar lilitan. Okey, itu kita tidak boleh ambil kira dia sebagai sisi 4 kitaran. Okey, apa yang ada dalam sisi 4 kitaran? Okey, contohnya, okey, gambar rajah yang pertama ni. Okey, sudut A, B, C dan D. Okey, sudut A kalau ditambahkan dengan sudut C, okey, cikgu ada tulis kat sini. Sudut A kalau ditambahkan dengan sudut C, nilai dia adalah bersamaan dengan 180. Okey, kita tengok mana sudut A. Okey, ini sudut A. Okey, ini sudut A. Okey, ini sudut C. Okey, sifat dia A dan C ni ialah bertentangan. Okey, maka kita simpulkan sudut yang bertentangan, okey, dalam sisi 4 kitaran nilai dia adalah 180 darjah. So, kita sambung lagi. Di sini sudut B dan D juga kalau kita tambahkan beri nilai 180 darjah. Okey, B dan D juga adalah bertentangan. Okey, jadi kalau pelajar tengok kat sini, okey, jumlah sudut berdalaman yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran ialah 180 darjah. So, AC bertentangan, nilai dia ialah 180 darjah. Okey, BD bertentangan, nilai dia juga adalah 180 darjah. Jadi, hasil tambah, okey, sudut berdalaman bagi sisi 4 ialah 360 darjah. Okey, kita pergi contoh. Okey, dekat sini pelajar tengok. Okey, perhatikan betul-betul dulu. Okey, adakah ia sisi 4 kitaran? Okey, bucu yang pertama, okey, menyentuh lilitan, menyentuh lilitan, menyentuh lilitan, menyentuh lilitan. Dan pelajar kena kenal pasti. Okey, mana satu ialah sudut berdalaman yang bertentangan. Okey, untuk pasangan X ni, okey, yang bertentangan dengan dia ialah sudut 72. Okey, begitu juga dengan sudut berdalaman Y. Okey, yang bertentangan ialah sudut 110. Jadi untuk dapatkan nilai X, okey, nilai X ni, sudut X kalau kita tambahkan dengan 72, okey, dia akan memberi nilai 180. Okey, sebab dia adalah hasil tambah dua sudut yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran. Okey, jadi nilai X adalah sama dengan 180. Okey, tolak 72. Okey, pelajar akan dapat nilai dia 108 darjah. Okey. Okey, 108 darjah. Okey, untuk nilai Y pula, okey, sama juga. Okey, Y adalah bertentangan dengan 110. Okey,
Okey, hasil tambah 2 sudut dalaman bertentangan bagi sisi 4, okey, bersamaan dengan 180. Okey, maka Y 180 tolak 110. Okey, nilai dia ialah 70 darjah. Okey, konsep ni pada cikgu amat mudah untuk pelajar faham. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, cikgu ada 4 lagi soalan dekat sini. Okey, kita buat sama-sama. Okey, contoh seterusnya. Okey, 4Y okey, menyentuh lilitan. Yang kedua menyentuh lilitan juga. Menyentuh lilitan. Okey, bucu yang keempat juga menyentuh lilitan. Okey, kita kena kenal pasti pasangan yang bertentangan. Okey, ini adalah pasangannya. Okey, yang pertama ini pasangan yang kedua. Okey. Okey. Jadi untuk pasangan 8X. Okey, 8X ni bertentangan dengan sudut pedalaman 104 darjah. Okey, jadi hasil tambah 2 sudut pedalaman ni. Okey, sudut pedalaman yang bertentangan ni. Okey, nilai dia adalah bersamaan dengan 180. Okey, jadi nilai untuk 8X sama dengan 180 tolakkan dengan 104. Okey, sama dengan 76. Okey, ini adalah untuk 8X. Maka nilai untuk 1X sahaja adalah 76 bahagi dengan 8. Okey, 76 bahagi dengan 8, pelajar akan dapat 9.5 darjah. Okey, itulah nilai untuk 1X. Okey, macam mana pula nak cari Y? Okey, nilai Y dekat sini sama juga. Okey, pasangan pedalaman bertentangan bagi 4Y adalah 98. 4Y, okey, kalau kita tambahkan dengan 98 darjah akan memberi nilai 180. Okey, so 4Y sama dengan 180 tolak dengan 98. So nilai dia adalah 82. Okey, 82 ni adalah nilai untuk 4Y. Okey, kalau untuk 1Y sahaja 82 bahagi 4. Okey, 82 bahagi 4 nilai dia adalah sama dengan 20.5 darjah. Okey, baca. Okey, mudah kan? Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, ada segitiga X 36 dan Y. Ada juga segitiga kedua. Okey, 77 sahaja ada nilai. Dan kalau pelajar lihat betul-betul dekat sini terdapat sisi 4 kitaran. Okey, 1 sisi, 2, 3, 4. Okey, perhatikan bucunya. Okey, bucunya menyentuh lilitan. Okey, menyentuh lilitan, menyentuh lilitan dan menyentuh lilitan. Okey, kalau tengok sekali imbas dekat sini. Okey, yang akan membantu kita adalah nilai 77 ni. Kerana dia adalah pasangan bagi sudut dalaman bertentangan. Okey, so nilai X kalau kita tambahkan dengan 77 adalah bersamaan dengan 180. Okey, jadi nilai X sahaja adalah 180 tolak 77. Okey, adalah bersamaan dengan 103 darjah. Okey. Okey, seterusnya untuk mencari nilai Y. Okey, ini 103 darjah. Okey, nak mencari nilai Y. Okey, pelajar tengok kat sini. Ia dah mudah. Kita akan gunakan konsep segitiga dekat sini. Okey, ini adalah segitiga. Okey, jumlah sudut pedalaman segitiga adalah bersamaan dengan 180. Maka maksudnya nilai sudut X tadi tambahkan dengan 36, tambahkan dengan Y, kita akan dapat 180. Mana datang 180 ni? Ini adalah jumlah sudut pedalaman bagi suatu segitiga. Okey, so nilai Y sama dengan 180 tolakkan dengan 103. Okey, tolakkan lagi dengan 36. Okey, 180 tolak 103 dan tolak 36. Okey, nilai dia sama dengan 41 darjah. Okey, dapat pelajar? Okey, mudah.
mudah kan? Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, kat sini. Okey, semuanya melibatkan sisi 4 kitaran. Okey, kalau pelajar tengok dia ada segitiga, dia ada segitiga yang kedua, dia ada segitiga yang ketiga. Okey, dalam masa yang sama, cuba pelajar tengok betul-betul kat sini. Okey, ini juga adalah satu sisi 4 kitaran. Okay, ini juga boleh jadi satu sisi 4 kitaran. Okey, macam mana nak cari X? Okey, cikgu kaitkan sudut X dekat sini dengan sisi 4 kitaran ni. Okey, ini adalah sisi 4 kitaran. Jadi sudut X pasangan bertentangannya adalah 115. Jadi nilai X ni kalau kita tambahkan dengan 115 akan memberi nilai 180 darjah. Okey, so nak dapatkan nilai X adalah kita tolak 180 tolak 115 sama dengan 65 darjah. Okey, kita dah dapat nilai X. Okey, macam mana pula nak dapatkan nilai Y? Okey ya. Okey, nilai X dekat sini 65. Okey, cikgu tak terus. Okey. Dalam matematik, cikgu selalu ingatkan suatu nilai ataupun nombor yang diberi dalam soalan mesti ada tujuan. Okey, bukan diberi sebagai perhiasan. Okey, contohnya 110 kat sini. Mesti ada fungsi 110 ni. Okey, 110 ni kalau pelajar tengok, kita boleh jadikan dia satu bentuk sisi 4 yang baru. Okey, ni. Okey, ni dah satu bentuk sisi 4 yang baru. 110 ni adalah pasangan sudut pedalaman bertentangan dengan nilai yang ini. Betul tak? Okey, ini cikgu labelkan dia sebagai A. Okey, jadi pelajar boleh cari nilai A dulu. A kalau kita tambahkan dengan 110, nilai dia adalah bersamaan dengan 180. So A sama dengan 180 tolak balik 110, 70 darjah. Okey, 70 darjah. So macam mana kita nak kaitkan sudut 70, sudut 65 dengan sudut Y? Okey, ni adalah satu segi 3. Konsep sudut pedalaman segitiga jumlahnya ialah 180. Okey, maksudnya nilai Y kalau kita tambahkan dengan 65 tambahkan dengan 70 akan menghasilkan 180. Okey, ini adalah sudut pedalaman segitiga. Okey, maka Y sama dengan 180 tolak balik dengan 65 dan tolak balik dengan 70. Okey, sama dengan 45 darjah. Okey, 45 darjah. Okey, cikgu harap pelajar faham. Okey, dan soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, perhatikan betul-betul. Dia ada menggabungkan beberapa konsep yang pelajar pernah belajar sebelum ni. Okey, konsep sudut pada lilitan, konsep sudut pada pusat. Okey, jari dalam bulatan. Okey. Kalau pelajar tengok dekat sini, nilai yang ada ni adalah 210 ni saja. Okey, 210. Okey, kalau pelajar perhatikan okey, kita boleh lengkapkan sudut yang lagi satu. Okey, sebab ini adalah sudut pada pusat bulatan. Okey, nilai dia adalah bersamaan dengan 360. Jadi cikgu labelkan sudut yang tak ada nilai ni sebagai A. Nilai A adalah sama dengan 360 tolak 210. Okey, nilai dia sama dengan 150 darjah. Okey, nak kaitkan dengan nilai X. Okey. Ini adalah sudut pada pusat. Pusat, ya. Pusat. Ni pusat. Pasangannya lilitan. Okey, dia mesti macam ni kat bawah. Lilitan pusat. Okey. Maka sudut X kat sini, ini adalah sudut pada lilitan, ini adalah sudut pada pusat. Okey, kalau cikgu pusing macam ni mungkin pelajar lagi nampak. Okey. Ini lilitan, ini pusat. Okey, pusat tadi kita dah dapat 150.
Jadi, sudut pada lilitan adalah separuh sudut pada pusat. Maka nilai X sama dengan 150 bahagi 275 darjah. Okey, 75 darjah. Okey, kita dah dapat nilai X. Okey, macam mana pula nak cari sudut Y? Okey, sebabkan kita baru belajar tentang sisi 4 kitaran. Okey, kita gunakan konsep sisi 4 kitaran tadi. Okey, ini adalah satu sisi 4 kitaran Okey, kena bucu. Okey, bucu juga lilitan. Okey, sentuh lilitan. Okey, so sudut Y ni adalah sudut pedalaman yang bertentangan dengan sudut X. Okey, nampak tak? Okey, maka Y kalau kita tambahkan dengan nilai X tadi akan memberi nilai 180 darjah. Okey, so Y sama dengan 180 tolak 75. So, 105 darjah. Okey, akhir sekali sudut Z. Okey. Okey, kalau pelajar perhatikan dekat sini, ini adalah satu segi 3. Okey. Dalam masa yang sama, ini adalah pusat garisan yang menyentuh lilitan yang dinamakan jari. Okey, ini juga pusat garisan dan menyentuh lilitan. Ini juga adalah jari. Maka okey, segi ketiga ni adalah satu segitiga sama kaki. Sudut pada kakinya adalah sama. Sini Z, sini pun Z. Okey, sini je tadi kita dah dapat nilai. Ini tadi cikgu nilaikan sebagai A kan, 150. So, untuk dapatkan nilai Z, okey, nilai Z adalah sama dengan okey, satu segitiga iaitu 180 tolakkan dengan sudut yang dah yang ada nilai tadi iaitu 150. Okey, bila pelajar tolak, pelajar akan dapat nilai bagi dua sudut pada kaki ni. Tapi kita cuma nak cari satu je kan. Okey, tolak dulu, kemudian baru bahagi 2. Okey, tolak dulu, kemudian baru bahagi 2. 180 tolak 150, 30. 30 bahagi 2 sama dengan 15 darjah. Okey. Ya. Okey, so setakat ini sahaja. Okey. Kita akan bertemu semula pada hari Selasa. Untuk hari ini, cikgu minta semua pelajar buka buku teks pada muka surat 144. Okey, sila buat uji minda 6.2a. Okey, senang je ni. Dan kemudian pada muka surat 146. Okey, sila jawab uji minda 6.2b. Okey, selamat menjawab.